ada dinding sel, sel haiwan tanpa dinding sel. Okey, dinding sel ni kalau kamu tengok tadi gambar rajah atas tadi, mana budak tadi? Ya. Ini dinding sel. Nampak yang warna coklat gelap tu? Saya besarkan lagi. Ini yang ini adalah dinding sel. Okey, ini adalah dinding sel. Okey, manakala di sel haiwan tidak ada dinding sel. Okey. So, kita balik. Okey. Ada dinding sel, ada chloroplast. Okey, ada chloroplast, ada vacuole, ada dan bentuknya tetap. Okey. So tumbuhan ada chloroplast, sel haiwan tiada chloroplast. Okey, chloroplast ni berkaitan dengan proses fotosintesis lah. Okey, fotosintesis. Okey. Sel tumbuhan ada vacuole. Ini adalah lompang vacuole. Haiwan tiada vacuole. Okey, vacuole tak ada vacuole. Okey. Bentuk tetap, oleh kerana dia ada dinding sel, bentuk yang tetap. Ini tak ada bentuk dia tak tetap sebab tak ada dinding sel. Okey. So apa yang common, yang sama, ada mitokondria. Ini mitokondria. Mitokondria ni adalah tempat menjanakan tenaga bagi sel. Mungkin cytoplasma. Okey, cecair ini cytoplasma. Membrane cell. Ini dinding sel. Okey, saya besarkan lagi. Dinding sel. Dalam dinding sel ni, di sebalik dinding sel ni ada membrane cell. Ini tak ada dinding sel, hanya ada membrane cell sahaja. Okey. Okey. Lagi apa lagi Ketiga, membrane cell, nukleus. Nukleus ni ada nukleus. Semua sel mesti ada nukleus. Nukleus lah tempat dia punya otak sel lah, kalau kita nak cakap mudah. Okey, seterusnya. Okey. Ini pun pelajar-pelajar dah buat. Okey. Okey, dia hari tu ada ameba, paramecium, euglena, Clydomonas. Okey, ini semua adalah organisma unisel. Organisma unisel adalah organisma uni. Uni mana satu sel saja. Okey, ada istilah lain yang kita namakan ekasel. Kalau dalam bahasa Melayu ada juga yang panggil ekasel. Eka makna satu, tapi standard sekarang kita pakai unisel. Okey, uni bermaksud satu. Okey. Selain pada ini, hari itu dalam latihan, dalam latihan tu kita ada satu lagi benda yang mana tadi? Benda ni. Apa nama ni? Tadi ini paramecium, ameba, Clydomonas. Ini adalah yeast. Ini adalah yeast. Okey, dan yeast juga adalah haiwan organisma unisel. Okey.
Lawan bagi unisel adalah multisel. Multi, dah namanya multi tu ada banyak lah. Manusia, multi. Muka ni adalah kulat lah. Kulapuk ke atas. Nah, contohnya atas apa tu roti yang tertinggal lama nampak timbul benda-benda hitam timbul, itu namanya muka. Okey, ni adalah Spirogara, Hydra, okey, kucing, pokok ni semua adalah organisma multisel. Okey. Organisma unisel satu, multisel banyak. Okey. Jenis dan fungsi sel haiwan dan tumbuhan. Okey. Namanya pun dah multisel, ada macam-macam jenis sel. Organisma multisel. Okey, kita ada organisma multisel. Okey, namanya dah multisel. Manusia multisel. Multisel ada banyak sel. Okey, jadi kita tengok dalam manusia ni ada macam-macam bentuk sel dalam tubuh badan manusia. Okey, sel saraf. Sel saraf ni bukan ada di otak saja, di seluruh badan ni. Saraf tunjang, saraf perifera, okey, saraf cranium, ada contoh macam-macam saraf ni. Nanti Titan 2 kita akan pergi lebih lanjut apa tu sel saraf kita lah. Ni sel darah merah, sel darah putih, okey. Okey, lepas tu sel pembiakan. Okey, bagi ni dalam ni ada bahagian pembiakan, ada sel pembiakan, ovum, sperma. Ovum ni pada orang perempuan lah. Sperma ni pada lelaki. Sel otot. Okey, dia badan kita ni, kaki, tangan, badan ni semua ada otot. Sel epithelium. Okey, epithelium ni bahagian luar badan lah. Okey. Okey, lepas tu kita pergi pada sel tumbuhan. Ini kenapa ni? Okey. Sel tumbuhan. Okey. Di daun kita ada sel stoma. Kita ada stoma ada, sel pengawal, sel epidermis. Okey. Sel pengawal, stoma merupakan liang seni di antara sepasang sel yang sebut sel pengawal. Ni di mana dapat ni? Di daun. Okey. Stoma biasa terbuka pada siang hari untuk menjalankan proses fotosintesis. Stoma tertutup pada malam hari semasa tumbuhan kehilangan banyak air pada harian siang. Sel pengawal mengawal pembukaan dan penutup stoma. Okey. Ini adalah sel pengawal. Antara sel pengawal, pembukaan dipanggil stoma. Epidermis adalah di sel-sel di permukaan daun ni lah. Epidermis. Okey. Di akar kita ada sel rambut akar. Okey, sel rambut, sel epidermis, permukaan luar tu epidermis. Okey. Sel kutikel, epidermis atas. Okey. Xylem, phloem. Okey. Okey, sel epidermis berfungsi mengurangkan kehilangan air, membolehkan pertukaran gas dan penyerapan air dan nutrien. Okey, sel palisat. Palisat mengandungi klorofil untuk menyerapkan cahaya dan menjalankan proses fotosintesis. Okey. Okey, saya stop sampai sini dulu, nantikan kita sambung lagi. Okey, pembentukan suatu organisma.
Sel-sel sel-sel dengan fungsi yang spesifik bergabung untuk membentuk tisu. Tisu-tisu